Dalam memahami masalah bid'ah, selalunya kawan-kawan kita ini dia akan kata tidak ada bid'ah yang hasanah. Sebab kata dia, Nabi SAW telah bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Jadi ini memang hadis yang betul, hadis yang sahih, tapi masalah kepada kefahaman. Bila kita bagi tahu kepada dia, sebenarnya ulama seumpama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri membahagikan bid'ah kepada dua. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua jenis. Mahmudatun, terpuji, maknanya baik. Wa mazmumah, terkeji, maknanya tak bagus. Lalu Imam Syafi'i menerangkan, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Maka mana bid'ah yang selari sesuai dengan sunnah, dengan ajaran Nabi, iaitu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Yang mana bercagah dengan sunnah, dengan ajaran Nabi, yang itu terkeji. Jadi kawan kita yang mengaku salafi, dia tak boleh terima. Dia kata, mana boleh? Nabi SAW dah bagi tahu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Macam mana ulama boleh pandai-pandai membahagikan ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terkeji? Jadi dia keliru di situ. Kita boleh terangkan pelan-pelan kepada dia bahawa sebenarnya ulama bukan pandai-pandai. Ulama memang pandai. Yang pandai-pandai itu dia. Pasal dia jumpa satu hadis, dia terus nak buat konklusi. Ulama tidak demikian. Ulama akan lihat keseluruhan dahulu. Dan dia tak perasan bahawa Imam Syafi'i itu ulama salaf. Sepatut kalau dia memang salafi, dia senang hati ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini generasi tabi'in. Tetapi dia mendakwa salafi, bila ulama salaf berfatwa, dia tolak. Maka itu hakikatnya saya pernah sebut dalam bahasa utara adalah salafi. Dia salafi ikut ni, dia pikut tu. Salafi, dia sepatutnya salafi. Ikut betul-betul bagaimana ulama salaf. Dan malah apa yang dibagi oleh Imam Syafi'i ini dipersetujui oleh sekian ulama yang lain. Jadi kita cuba perbetulkan, kawan-kawan kita yang terpengaruh dengan Wahabi ini, kadang-kadang dia bukan apa, dia tersalah faham. Tapi insyaAllah pelan-pelan kalau kita terang pada dia, dia nampak, dia boleh patah balik pada kita, ikut kembali manhaj ahli sunnah wal jamaah. Cuba terang pada dia. Hadis itu betul, tapi kena difahami dengan makna yang betul. Imam Nawawi sendiri, rahimahullah, seorang pakar fiqh, pakar hadis, mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim. Jadi hadis kullu bid'atin dalalah ni ada dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi kata, lafaz setiap bid'ah sesat, dia lafaz yang umum, tetapi maksud dia khusus. Boleh ke Ustaz? Kullu makna sebahagian. Sebab Imam Nawawi kata, kullu di situ maksudnya sebahagian saja. Memang biasa sebenarnya. Biasa dalam Quran, dalam hadis, bila digunakan kullu, maksudnya sebahagian. Contoh, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Tudammiru maknanya membinasakan. Apa yang membinasakan? Banjir besar. Zaman Nabi Nuh AS. Apa yang dibinasakan? Kulla syai'in. Setiap sesuatu. Jadi kalau kita tengok zahir daripada ayat, tidak ada yang tidak binasa pada masa itu. Quran kata setiap sesuatu. Kita sambung saja ayat itu lagi. Allah bagi tahu fa asbahu la yura illa masakiduhum. Maka jadilah kaum Nabi Nuh tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Oh, jadi rupanya tempat tinggal mereka tak binasa, masih boleh nampak lagi. Gunung ganang tidak binasa, langit bumi tidak binasa. Jadi kullu di situ maksudnya kebanyakan, bukan semua. Ya, dalam hadis misalnya Nabi SAW bagi tahu kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbazanam. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Maknanya reputlah. Kecuali tulang sulbi. Ya, tulang sulbi tidak reput. Kalau ikut zahir hadis, yang nama anak Adam semua reput. Tak ada yang tidak reput. Tapi ada dalil lain yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengharamkan ke atas bumi daripada memakan jasad para Nabi. Jadi jasad para Nabi tidak reput. Malah jasad orang mati syahid juga Allah jaga. Dan malah kadang-kadang kita jumpa di tempat kita, dah 20-30 tahun ditanam, dia bukan Nabi, tak pernah dengar kata dia mati syahid, tapi bila nak dialih jenazah dia masih elok.
Oh, maknanya hadis tak betul lah Ustaz. Hadis betul. Tapi kamu kena faham dengan makna yang betul. Kullu di situ maknanya kebanyakan anak Adam. Bukan semua. Ada juga yang tidak dimakan oleh tanah. Jadi sebenarnya, dalam bab bid'ah, umat Islam ni dia tidak perlu berbalah. Saya cuba cari slide yang sesuai tentang bid'ah ni. Sebab bid'ah ni selalu saja mengganggu ketenteraman masyarakat kita asyik berbalah ya, isu bid'ah ni. Saya cuba bagikan kita sedikit kefahaman di situ. Cuma saya rasa slide tak ada di sini. Saya ambil slide di sini. Okey. Jadi puncanya mereka asalnya nak mengikut sunnah ya. Bila dia kata nak ikut sunnah, maka betul lah menolak bid'ah. Cuma bab bid'ah ini kata dia setiap bid'ah sesat. Kita kata ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, dia kata tak boleh. Sebab hadis telah mengatakan kullu. Sebenarnya kalau kita cek balik, bila berlaku perkara bid'ah, dia tak boleh lari daripada 3 kemungkinan sahaja. Kemungkinan yang pertama, setiap perkara bid'ah haram. Sebab tak ada zaman Nabi. Kemungkinan yang kedua, setiap perkara bid'ah tidak haram, boleh buat. Sebab dah tak ada zaman Nabi, mesti Nabi tak pernah larang, barang tak ada. Nabi tak pernah larang, boleh buat. Kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga, sebahagian daripada perkara baru haram dan sebahagian daripada perkara baru tidak haram. Mana antara 3 kemungkinan ini yang realiti? Yang kita nak pegang. Yang tidak realiti, kita ketepikan. Boleh jadi tak semua perkara baru haram? Mustahil. Kalau semua perkara baru haram, kita dalam masjid hari ini dah buat benda haram. Apa dia? Kita buah kapet dalam masjid. Zaman Nabi SAW, masjid tidak ada kapet. Tapi ulama kita tidak fatwakan haram. Saya duduk di hotel TH. Semalam ramai orang pergi haji. Semua pergi haji naik kapal terbang. Zaman Nabi ada orang pergi haji naik kapal terbang. Tapi ulama kita tidak fatwakan haram. Jadi nak kata semua benda baru yang tak ada zaman Nabi haram, mustahil. Akan ada benda baru yang tidak haram. Semua benda baru halal, mustahil. Ada orang nak tukar buat solat Jumaat hari Sabtu, haram. Ada orang cadangkan buat haji sepanjang tahun sebab nak bagi sesak di Mekah, haram. Ya? Ada lagi yang buat benda-benda bid'ah yang lain yang tak ada zaman Nabi, yang bercagah dengan syarak, ini semua haram. Jadi nak tak nak kita kena terima bahawa ada sebahagian perkara bid'ah haram, ada yang halal. Jadi tinggal kita nak tentukan kayu ukur saja. Mana yang haram, mana yang halal. Kalau di sisi para ulama' sama Imam Syafi'i, sebagaimana kita sebut tadi, rahimahullah, kalau selari dengan syarak halal, bercagah dengan syarak haram. Ya, ini kata-kata Imam Syafi'i, terjemahan dia. Kawan kita kata tak betul. Kita tengok. Kalau dia duk komplain, baca Yasin malam Jumaat tak boleh, buat tahlil tak boleh, selawat selang terawih tak boleh, doa akhir tahun, awal tahun tak boleh. Kalau kita tanya dia, alasan dia Nabi tak buat. Sesat. Baik. Kita kata hang pun sesat lah. Dia tahu pasal apa pula? Tadi aku nampak hang main masjid naik kereta. Nabi mana pergi masjid naik kereta? Hang sesat lah. Hang buat benda bid'ah. Tadi aku nampak hang guna telefon. Mana Nabi pernah guna telefon? Ya hang sesat lah. Sebab setiap benda bid'ah sesat. Kalau kita cakap macam itu kepada dia, hampir pasti dia akan jawab macam ni. Dia akan kata hak tu tak apa, hak tu bid'ah dunia. Guna handphone, naik kereta, itu semua bid'ah dalam perkara dunia. Hak tu tak apa. Yang tak boleh bid'ah dalam perkara agama. Jadi di sisi mereka, mereka kata, perkara baru urusan dunia, yang itu tak apa, tak ada masalah. Guna handphone ke, naik kereta ke, buh kapet dalam masjid ke, naik kapal terbang ke, itu semua bid'ah tapi dunia. Yang tak boleh bid'ah agama. Yang itu haram. Selawat, zikir, apa semua ni kalau Nabi tak buat haram. Cuba tengok. Bila mereka kata macam tu, maknanya mereka setuju. Kullu bid'atin tu bukan makna semua. Maknanya bid'ah agama saja. Mereka pun dah keluarkan kullu tu daripada semua. Kullu dah jadi sebahagian. Iaitu bid'ah agama sesat, bid'ah dunia tak sesat. Betul kan?
Kayu ukur Imam Syafi'i yang betul ke? Kayu ukur kawan-kawan kita ni yang betul? Kalau kita cek, pertama, Islam bukan nak tadbir agama saja. Islam juga tadbir dunia. Ibadat, okeylah agama. Munakahat dunia. Nikah kahwin. Muamalat dunia. Jual beli, sewa menyewa. Jenayat dunia. Nak hukum orang salah macam mana? Kenapa kalau memang dunia tak ada masalah, Islam masih atur perkara dunia? Ambil contoh misalnya insurans. Insurans kan kita bayar premium, katakan sebulan 100. Jadi kalau berlaku apa-apa, nanti syarikat insurans bayar pada kita. Ini perkara bid'ah. Zaman Nabi tidak diamalkan. Tapi ia adalah bid'ah dunia. Bukan insurans saja sebenarnya. Takaful pun bid'ah. Kan ada zaman Nabi sahabat jadi ejen takaful? Tak ada kan? Takaful ni benda baru, benda bid'ah. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, oleh kerana bid'ah dunia, sepatutnya tak payah bincang lah. Buat pergi. Kan, insurans ni benda dunia saja. Nak risk management. Kalau dia hantar barang ke overseas, dia berniaga, hantar barang pergi sana sini, barang hilang tengah jalan, rugi. Ambil lah insurans. Selagi kalau barang hang hilang, insurans bayar. Itu perkara dunia. Pasal apa ulama' seluruh dunia bincang. Mereka bentang ketah kerja, mereka buat muzakarah istimak, akhirnya mereka kata, boleh kata hampir semualah, ulama' kata, insurans konvensional haram. Pasal apa? Pasal melanggar syarak. Sama macam Imam Syafi'i kata. Kalau melanggar syarak, tak boleh. Yang kedua, kalau kita ukur dengan realiti yang sebenar, kita dapati kayu ukur Imam Syafi'i konsisten, kayu ukur yang kawan-kawan kita kata dunia agama tak betul. Kita ambil contoh sebenar. Misalnya bid'ah merakam video. Ini tak ada zaman Nabi. Tapi ia adalah bid'ah dunia. Dan kita ambil satu perkara agama iaitu ibadah, iaitu berdoa. Nabi pernah beritahu ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah dan sebab itu juga kawan kita tak bagi doa akhir tahun awal tahun pasal dia kata barang ibadah ni kalau tak ada dalil kata Nabi buat, haram kita buat. Baik. Apa hukum macam dilakukan sekarang ni rakam ceramah bid'ah pertama. Katalah rakaman ni nanti dia masuk dalam CD. 2 bid'ah. Katakanlah CD ceramah nanti dia jual secara online. Zaman Nabi ada sahabat berniaga, tapi online tak ada. 3 bid'ah. Ketiga-tiganya bid'ah dunia. Apa hukum? Tersubat betul hidup. Apa hukum dia? Kalau kawan kita, dia kata senang lah. Tak ada masalah, bid'ah dunia. Buat pi. Kalau kita yang ikut Imam Syafi'i, kita kata tak ada masalah pasal tak bercarah dengan syarak. Apa masalah rakam ceramah? Ada bercarah dengan syarak? Tak ada, boleh ya? Tapi kalau kita ubah, contoh tu, baru kita nampak kayu ukur dia ada problem. Katakanlah, yang dirakam tu adalah aksi lucah. Bukan abang kita sini lah, awal lain lah. Dia pergi rakam aksi lucah, 1 bid'ah. Rakaman lucah dia buat masuk dalam CD, 2 bid'ah. CD lucah dia jual secara online, 3 bid'ah. Ketiga-tiganya bid'ah dunia. Lah ni apa nak kata apa? Okey kah? Bid'ah dunia? InsyaAllah dia pun tak tergamak nak kata okey. Bermakna kayu ukur dia problem. Kalau dia kata rakam ini lucah okey, dia problem. Pasal memang tak okey. Mana kayu ukur dia tak konsisten. Okey. Sekarang kita ambil doa. Doa adalah ibadah. Kata dia oleh kerana ibadah, kalau Nabi tak buat, maka haram. Kita kata betul doa ibadah, tapi ibadah umum. Selagi mana tak melanggar syarak, boleh. Baik, cek. Nabi SAW pernah tak berdoa dalam bahasa Melayu? Ada tak Nabi pernah doa dalam bahasa Melayu? Minta anak-anak berjaya dalam SPM, ada Nabi pernah doa macam tu? Tak ada. Jadi apa fatwa kawan-kawan kita? Satu orang berdoa dalam bahasa Melayu, minta anak dia berjaya dalam peperiksaan SPM. Bid'ah sesat ke bid'ah yang tak sesat? Kalau ikut kayu ukur dia, dia kena kata sesat. Pasal ini benda baru dalam ibadah. Doa ibadah, Nabi tak pernah buat benda tu. Kalau ikut kayu ukur Imam Syafi'i, tak ada masalah. Memang betul benda baru, tapi tak melanggar syarak. Syarak tidak melarang berdoa dalam bahasa Melayu. Syarak tidak melarang minta sesuatu yang Nabi tidak pernah minta, asalkan jangan bercanggah dengan syarak. Cantik. Kemudian, kalau ikut Nabi SAW sendiri, baginda juga guna kayu ukur selari atau bercanggah dengan syarak. Bukan dunia atau agama. Cuba tengok. Sembahyang ibadah. Zaman Nabi ada satu orang buat perkara baharu dalam sembahyang. Imam. Jadi imam di Masjid Quba, dia sentiasa baca Qul Huwallah pada setiap rakaat.
Baca Fatihah, habis Fatihah, dia baca Qul Allah, habis Qul Allah, dia baca surah, misalnya Wadduha. Rakaat kedua, Fatihah, habis Fatihah, baca Qul Allah lagi sekali, barulah dia baca Alam Nashrah. Benda ni Nabi tak buat. Dan Nabi tak suruh. Dan makmum tak suka. Makmum komplain. Makmum kata, imam kalau nak baca, pilihlah satu. Imam nak baca Qul Allah, tak payah baca surah. Kalau imam nak baca surah, tak payah baca Qul Allah. Tahu-tahu imam dia tegah bab tu. Oh, dia kata kalau hampa nak aku jadi imam, lagu tu aku bayang. Kalau hampa nak macam lain, hampa nanti imam lain lah. Imam lain lah, tak payah nanti aku lagi. Jadi makmum komplain pada Nabi. Kalau ikut teori yang mengatakan bid'ah dalam perkara ibadah sesat semua, sembahyang ibadah, benda ni baru, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh. Tinggal Nabi nak marah. Bagi imam pasal apa buat benda bid'ah macam ni? Ni ibadah tak boleh buat berlain daripada saya. Tak. Nabi tanya, kenapa imam tidak mahu terima cadangan jemaah? Jawab imam itu, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya kasih kepada surah Ikhlas. Nabi dah boleh ukur dah. Kasih pada ayat Quran. Bercanggah tak dengan syarak? Bukan tak bercanggah. Bagus. Oleh kerana tak bercanggah, Nabi tidak larang. Oleh kerana bagus, Nabi puji. Nabi kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi ini sikap Nabi SAW. Dan kalau dalam perkara dunia pun, bercanggah dengan syarak Nabi larang. Contoh, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ni benda dunia. Zaman Nabi ada satu orang, dia nak bagi barang dia laku, dia letak yang tak elok di bawah, dia tidih dengan yang elok-elok. Bila Nabi SAW cek, Nabi seluk tangan, Nabi tengok yang di bawah tu basah, tak elok. Nabi tanya dia kata nak bagi laku. Nabi larang. Nabi kata, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Bermakna, Nabi walaupun benda tu dunia, kalau bercanggah dengan syarak, Nabi larang juga. Jadi, secara ringkas sebab saya difahamkan ada, dan kita nak buka pada soalan, saya berhenti dulu setakat itu. Kalau